Hai, selamat pagi. Apa khabar semua ya? Kita jumpa lagi dalam kelas Bahasa Melayu. Hari ini hari Selasa 29 Jun 2021. Jom kita belajar karangan jenis peribahasa. Baik, karangan jenis peribahasa. Pertama, peribahasa merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan. Kamu dah tahu kan? Cikgu pernah ajar ya, simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah dan bidalan ya. Nombor 2, karangan jenis ini memerlukan murid memahami maksud peribahasa yang diberikan. Kalau kamu nak buat karangan jenis peribahasa ni, mereka akan berikan peribahasa. Tuliskan sebuah karangan yang bertajuk Bagai Aur dengan Tebing. Contoh ya, kamu perlu tahu maksud peribahasa tersebut. Baru kamu boleh tulis karangan. Nombor 3, karangan jenis ini memerlukan daya imajinasi dan kreativiti. Maksudnya, kalau kita nak tulis karangan menggunakan peribahasa, kamu perlu berfikir kreatif, imajinasi. Maksudnya kamu perlu berfikir benda yang tidak berlaku seolah-olah. Kita perlu anggap benda tu berlaku. Faham? Keempat, ada 2 teknik yang digunakan untuk menulis karangan jenis peribahasa. Okey, ada 2 teknik. Jom kita lihat. Baik, teknik pertama ialah teknik cerita. Okey, cerita yang ditulis mestilah dapat menjelaskan maksud peribahasa. Kalau kamu nak tulis karangan peribahasa, kamu boleh gunakan 2 teknik. Okey, pertama kamu boleh tuliskan cerita berdasarkan peribahasa tersebut. Okey, kedua, cerita tersebut mestilah ada permulaan, kemuncak dan penutup. Okey, mesti ada. Kalau satu cerita kamu nak dengar, kamu nak baca, mesti ada permulaan yang sangat menarik. Kemuncak maksudnya isi-isi yang sangat menarik dan juga penutup. Mesti ada penutup yang disudahi dengan peribahasa tersebut. Ketiga pula, murid boleh memasukkan dialog, imbas kembali, imbas muka atau teknik penulisan cerita yang lain supaya karangan menjadi lebih menarik. Baik, kita lihat teknik kedua pula, teknik huraian. Okey, kamu juga boleh menggunakan peribahasa tersebut dan huraikan berdasarkan peribahasa tersebut. Okey, pertama, teknik ini memerlukan murid faham akan maksud peribahasa yang tersurat dan tersirat. Kamu perlu tahu maksud peribahasa tersebut. Kedua, murid juga boleh memasukkan cara peribahasa itu wujud dalam masyarakat. Maksudnya ini adalah jenis yang agak susah sikit. Maksudnya kamu perlu mengetahui tentang peribahasa tersebut lebih mendalam. Kamu perlu memberitahu satu persatu tentang peribahasa tersebut. Bila wujud, dari manakah wujud dan juga apakah maksud peribahasa tersebut sehingga kaitkan dengan keadaan semasa atau masyarakat hari ini. Peribahasa itu kamu perlu kaitkan. Dan nombor 4, berikan contoh peribahasa yang sama erti dan berlawanan dengannya. Okey, kamu perlu berikan peribahasa yang sama erti. Ini adalah teknik menulis karangan jenis huraian, teknik huraian ya. Okay, nombor 5, huraikan pengajaran daripada peribahasa itu dan contoh-contohnya. Okey, ini adalah agak susah sikit. Okey, dalam kes kita, dalam macam kita ni, baik kita gunakan teknik cerita tadi. Baik, baik murid-murid. Okey, sekarang kita buat latihan 1 ya. Latihan ini kamu perlu buat dalam buku penulisan ya, BM2. Okey, tulis sebuah karangan yang bertajuk Nasi Sudah Menjadi Bubur. Okey, selepas baca tajuk tersebut, kamu perlu memahami. Okey, langkah pertama kamu perlu memahami maksud peribahasa tersebut, iaitu nasi sudah menjadi bubur. Okey, apa maksud? Maksudnya ialah sudah terlanjur, tak dapat diubah lagi. Okey, maksudnya benda tu sudah berlaku. Kita tidak boleh mengubahkan
apa-apa lagi. Okey, contoh kita tidak belajar betul-betul, tidak membuat kerja rumah yang diberikan oleh guru. Okey, selalu ponteng kelas. Apabila kita menduduki peperiksaan, keluarlah keputusan yang tidak bagus. Okey, semua mendapat markah yang tidak memuaskan ataupun mendapat markah merah. Gagal ya. Okey, pada masa itu kita tidak boleh, kita menyesal pun tak boleh buat apa-apa sudah sebab nasi sudah menjadi bubur. Okey, langkah kedua pula, fikir satu situasi berdasarkan peribahasa di atas. Okey, contoh situasi, Mak Anis menuruti segala kehendak anaknya sampai dia terjebak dalam perkara yang kurang sihat dan ditahan oleh polis. Maksudnya, apa yang anak dia minta duit dia bagi, anak dia suruh belikan motosikal dia belikan, anak dia minta apa-apa pun dia belikan. Okey, lepas tu mak dia dah belikan semua benda tu tapi anaknya pula salah gunakan dan terjebak dalam perkara yang kurang sihat. Okey, dan ditahan oleh polis. Okey, akhirnya Mak Anis menyesal kerana terlalu mengikut kehendak anaknya. Namun nasi sudah menjadi bubur. Semua benda tu sudah berlaku. Kita tidak boleh ubah lagi. Okey, baik. Baik, kita akan menulis sebuah karangan ya. Okey, tajuknya ialah tulis sebuah karangan berdasarkan peribahasa nasi sudah menjadi bubur ya. Macam cikgu dah bagi tahu tadi. Okey, maksudnya ialah benda tu sudah berlaku, kita tidak boleh buat apa. Sudah terlanjur, sudah berlaku. Okey, kamu perlu fikirkan satu cerita yang bersesuaian dengan peribahasa tersebut. Di sini cikgu dah berikan isi dan kamu, bukan isi tau, maksudnya kamu dah boleh buat satu karangan yang lengkap dengan memasukkan beberapa patah perkataan sahaja. Okey, di tempat yang cikgu bubur dash itu. Okey, kita lihat pula, ini adalah pendahuluan ya. Okey, Atif seorang dash tunggal. Okey, apa tu? Di situ apa kita boleh masukkan? Dash tunggal. Ya, Atif seorang anak tunggal. Bapanya Pak Amar dash meninggal dunia. Ya, sudah berlaku. Telah meninggal dunia. Arwah bapaknya meninggalkan banyak seperti tanah sawah dan rumah-rumah sewa. Ya, banyak harta pusaka seperti tanah sawah dan rumah-rumah sewa. Atif dan ibunya Mak Anis dash daripada hasil harta tersebut. Apa jawapan? Apa yang kita boleh tambah untuk jadikan ayat yang lengkap? Atif dan ibunya Mak Anis hidup mewah daripada hasil harta-harta tersebut. Okey, perangan kedua pula, sebagai anak tunggal. Okey, sebagai anak tunggal dash kemahuan Atif dituruti oleh Mak Anis. Sebagai anak tunggal, segala kemahuan Atif dituruti oleh Mak Anis. Bagi Mak Anis, tiada salahnya menghabiskan wang untuk dash segala kemahuan Atif kerana Atiflah tempat dia dash segala kasih sayang. Okey, bagi Mak Anis, tiada salahnya dia menghabiskan wang untuk memenuhi segala kemahuan Atif kerana Atiflah tempat dia menumpahkan segala kasih sayang. Banyaklah perkara yang bukan dash oleh Atif dan ditunaikan oleh Mak Anis. Apa yang diminta? Banyaklah perkara yang bukan diminta oleh Atif dan ditunaikan oleh Mak Anis. Kita lihat pula perenggan ketiga ya. Okey, oleh sebab dash kemewahan, Atif tidak memberikan dash terhadap pelajarannya. Oleh sebab dipenuhi kemewahan, Atif tidak memberikan perhatian terhadap pelajarannya. Kemudian, dia bersikap dash melepaskan batuk di tangga. Kalau melepaskan batuk di tangga itu adalah peribahasa.
Maksudnya kita perlu menambahkan seperti. Okey, dia bersikap seperti melepaskan batuk di tangga. Di dalam kelas pula, Atif dash arti kawan-kawannya dengan dash barang-barang yang dibeli oleh ibunya. Okey, apa yang kita perlu tambahkan? Di dalam kelas pula, Atif selalu menyakiti hati kawan-kawannya dengan menunjuk-nunjukkan barang-barang yang dibeli oleh ibunya. Tambahan pula, kebanyakan rakan-rakan sekelasnya dash miskin. Okey, di sini dash miskin tu apa? Okey, tambahan pula, kebanyakan rakan-rakan sekelasnya anak orang miskin. Okey, diikuti pula perangan keempat. Mak Anis dash menyedari bahawa dia dash kesilapan dalam mendidik dan membesarkan Atif. Okey, apakah yang perlu kita tambahkan? Mak Anis tidak menyedari bahawa dia melakukan kesilapan dalam mendidik dan membesarkan Atif. Sikap Mak Anis ini membuatkan Atif dash degil dan keras kepala. Okey, apa yang kita perlu tambahkan di sini? Ya, sikap Mak Anis ini membuatkan Atif semakin degil dan keras kepala. Kemudian, dia mula dash nasihat guru-guru di sekolah kerana beranggapan dash tidak penting. Apa pula dibuat? Dia mula melawan nasihat guru-guru di sekolah kerana beranggapan beranggapan pelajaran tidak penting. Ya, Atif juga kerap dash sekolah dan mula dash dengan remaja yang tidak bersekolah. Dia selalu berkawan dengan kawan-kawan yang tidak bersekolah, ya. Okey, Atif juga kerap ponteng sekolah dan mula berkawan dengan remaja yang tidak bersekolah. Okey. Perangan seterusnya. Atif meminta dash membelikannya dash motosikal. Atif meminta siapa? Ya, Atif meminta ibunya membelikannya. Atif meminta ibunya membelikannya dash motosikal. Apa penjodoh bilangan? Sebuah motosikal. Alasan Atif, dia penat dash basikal ke sekolah. Alasan Atif, dia penat basikal. Apa kata kerja? Mengayuh basikal ke sekolah. Oleh sebab sayangkan Atif, Mak Anis menuruti kehendaknya. Semenjak memiliki dash, Atif langsung tidak dash ke sekolah. Semenjak memiliki apa? Ya, atas tu mak dia belikan apa? Semenjak memiliki motosikal, Atif langsung tidak pergi ke sekolah. Okey, dia lebih dash berpeleseran dengan rakan-rakannya dash lebih dewasa dan tidak bersekolah. Okey, dia lebih berpeleseran. Apa yang kita perlu tambah di situ? Ya, dia lebih gemar ataupun suka berpeleseran dengan rakan-rakannya yang lebih dewasa dan tidak bersekolah. Perangan seterusnya. Pada suatu hari, dash Atif memboncengkan dash bersama dengan kawannya ke bandar. Dia dash ditahan oleh polis dash satu sekatan jalan raya. Okey, pada suatu hari, apa dash di situ? Ketika ataupun semasa Atif memboncengkan apa? Motosikal bersama dengan kawannya ke bandar. Dia apa yang dibuat tu? Dia telah ditahan oleh polis. Polis apa tu? Di satu sekatan jalan raya. Apabila diperiksa, pihak polis mendapati Atif tidak memiliki dash motosikal kerana baru dash 12 tahun. Apabila diperiksa, pihak polis mendapati Atif tidak memiliki apa. Kalau kita nak bawa motosikal ke, nak bawa kereta ke, kita perlu ada apa? Logik, memiliki lesen. Okay, pihak polis mendapati Atif tidak memiliki lesen motosikal kerana baru 12 tahun. Baru apa? Berusia ataupun berumur 12 tahun. Selain itu, rakan Atif pula memiliki beberapa dash pil khayal. Okey, di situ apa? Untuk pil tu kita gunakan penjodoh bilangan biji, ya. Okey, selain itu, rakan Atif pula memiliki beberapa biji pil khayal.
Akibatnya mereka berdua ditahan dash ke balai polis untuk disiasat. Okey, akibatnya mereka berdua ditahan dan apa? Dibawa ke balai polis untuk disiasat. Okey. Okey, dah ke penutup ya. Okey, apabila mengetahui dash Mak Anis dash menyesal kerana terlalu mengikut kehendak Atif. Apabila mengetahui hal ini ataupun apabila mengetahui perkara ini, Mak Anis sangat menyesal. Okey, kerana terlalu mengikut kehendak Atif. Namun segalanya, ya terlambat. Dash terlambat apa? Namun segalanya sudah terlambat. Nasi sudah menjadi bubur. Okey, itu sahaja untuk pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat siapkan karangan ini. Hanya masukkan perkataan yang sesuai dan jadikan ayat yang lengkap. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Sehingga jumpa lagi. Bye.